جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10 pagi ni, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sekalian ukhwah sahabat muslimah yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dikasihi, dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma ni maksudnya kemudian daripada itu bersyukur lagi pada Allah. Kemudian daripada itu bersyukur lagi pada Allah. Kemudian daripada itu bersyukur lagi pada Allah. Jadi bermakna apapun keadaan kita, tetap teruskan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana sifat hamba yang taat, sifat hamba yang soleh dan solehah ialah yang selalu mensyukuri atas nikmatnya. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kitab hadis. Hadis matan arba'in ataupun hadis 40. Arba'in tu 40 lah, no? Arba'in pun 40, 40 pun 40. Okey? Di mana hadis yang telah pun disusun dengan begitu indah oleh Yahya Sharifuddin. Yahya Sharifuddin An-Nawawi ataupun lebih masyhur dengan nama Imam Nawawi. InsyaAllah hari ini kita akan masuk hadis yang ketiga. Dan hadis yang ketiga ni adalah kesinambungan daripada hadis yang kedua yang kita baca pada minggu lalu, di mana baginda SAW didatangi seorang tetamu yang berpakaian putih, ya, dia bersih, duduk rapat dengan Nabi, lutut berlutut, meletakkan kedua tangannya di atas paha baginda SAW. Laki itu ialah Jibril, bertanyakan tentang Islam. Apa itu Islam? Yang mana hari ni Nabi nak cerita dekat kita balik. Yang mana kita semua tahu. Kita cukup tahu. Bahkan seawal usia 5-6 tahun, kita dah diterapkan dengan pengetahuan tentang rukun Islam. Walaupun kita tidak memahami penghayatan. Kalau tanya budak-budak pasti, budak-budak tadika, mereka akan boleh baca lancar, laju pun. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Boleh secara lancar. Cuma pelaksanaan sahaja yang belum sempurna. Itulah yang telah pun dididik oleh kedua ibu bapa kita. Walaupun mereka tak mengajak dengan lisan mereka, tetapi mungkin mereka mengupah guru-guru lain atau menghantar kita ke tempat-tempat pengajian untuk diajar, untuk diterap dengan 5 rukun ini. Baik, kita tengok hadis ni. Hadis yang ketiga yakni rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Erti hadis daripada Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini yang mana adalah satu tunjang ataupun satu rukun.
Apa dia rukun ini? Kalau ditanyakan kepada kita, rukun ni asal daripada perkataan roknun. Tiang. Tiang lah. Sesuatu benda yang tertegak itu kena ada tiang. Mana-mana bangunan yang besar-besar kena ada tiang. Walaupun kita tengok tak nampak tiangnya, tetapi ia mungkin ditanam di dalam perut bumi. Mereka piling, mereka tanam di dalam perut bumi. Asas. Kalau kata kamu mengaku diri kamu Islam, maka kamu kena ada asas ni. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya wajib ada kelima-lima ni. Jikalau tidak, maka keislaman kamu itu belum lagi sempurna. Ibarat macam rumah yang tak cukup tiang. Apa akan berlaku kepada binaan yang tidak cukup tiang, maka ia akan roboh pada bila-bila masa juga. Begitulah juga dengan rukun Islam. Andai kita mengaku kita sebagai orang Islam, kita kena sempurna ada 5. Kalau kata salah satunya kita tak dapat melaksanakan, belum lagi ada kekukuhan keislaman dalam menegakkan peribadi seorang Muslim. Belum kukuh lagi. Belum kuat lagi. Bila-bila masa boleh runtuh. Tumbang atau condong dan sebagainya. Yang mana Nabi SAW telah pun bersabda dengan sabdaan yang didengar oleh saksi telinga dan saksi mata. Siapa dia? Abi Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar. Okey. Kita dah pun baca 2 hadis. Hadis pertama, an Abi Hafs, Umar Al-Khattab. Abi Hafs itu adalah gelaran, iaitu bapa kepada Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi SAW. Yang pertama. Sayyidina Umar juga. Gelaran dia Abu Hafs, sebab anak dia nama Hafsah. Okey. Hadis yang kedua, terus sebut nama dia. An Umar Al-Khattab. Mai hadis yang ketiga, ada juga nama dia. Ada juga nama dia. Tang mana tu? An Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab. Jadi, 3 hadis Imam Nawawi yang kita baca ni, ketiga-tiga berturut-turut ada dipetik nama seorang sahabat yang begitu hebat ini. Tetapi berbeza sikit pada hadis yang ketiga ini, bukan terus datang daripada Umar Al-Khattab, tetapi datang daripada anak andanya, iaitu Abdullah bin Umar, yang selalu disebut sebagai An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebab tu di sini letak Abdurrahman Abdullah. Abdurrahman Abdullah. 2 nama yang diletakkan, iaitu Abi Abdurrahman. Anak kepada Abdullah ni bernama Abdurrahman. Cucu lah. Cucu Rasulullah yang bernama Abdurrahman. Itu siapa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang Allah Ta'ala redha kedua-duanya. Allah Ta'ala redha dekat Abdullah. Allah redha juga kepada Umar. Kedua-dua beranak ni memang diredai oleh Allah. Dia kata, aku mendengar. Ni yang kata saksi telinga dan saksi mata ni. Dia duduk dengan Rasulullah, dia mendengar. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia adalah di antara sahabat kecil Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah sahabat kecil baginda SAW semasa baginda menjadi khalifah di Madinah. Dia baru berusia 9 tahun. Dia di antara sahabat kecil yang begitu rapat dengan Nabi sehingga boleh menghasilkan banyak daripada hadis-hadis. Dia dengar, dia saksikan, dia duduk bersama. Jadi dia di antara sahabat yang menyaksikan peristiwa-peristiwa berlaku kepada baginda SAW. Kebanyakannya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini adalah bersifat perkara yang dekat dengan Nabi. Bukan di medan peperangan. Sebab budak-budak Nabi tak bagi ikut pergi perang. Jadi dia akan berkawan dengan Nabi di rumah, di masjid. Di rumah dan di masjid. Nabi kan berkawan dengan kanak-kanak. Dan di antara kanak-kanak hebat itu, iaitu anak Umar Al-Khattab. Nabi bagi duduk Umar Al-Khattab ni dia sukalah anak dia tu sentiasa berada dengan Nabi SAW. Okey. Kalau nak tahu kan,
Abdullah bin Umar ni siapa? Nah, cucu Rasulullah jugalah. Nah, cucu Rasulullah juga. Siapa mak dia? Nah, siapa mak dia? Hafsah. Nah, anak kepada Hafsah binti Umar Al-Khattab. Ah, jadi pasal tu sentiasa duk ada kan? Sentiasa duk ada dah dari rumah Tok Wan dia. Okey. Seterusnya apa dia kata? Nah, dia kata aku dengar Rasulullah ni cakap, Rasulullah kata, nah, Islam itu dibina atas 5 perkara asas. Asas sebagai orang Islam, maka terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Hadis ni di antara hadis yang paling masyhur, kita kecil-kecil dah belajar. Cuma kita tak tahu saja tentang hadis. Tapi kita dah belajar dah hadis ni. Malahan kita dah beramal dah. Seawal usia, akil balik, kita dah pun beramal dah dengan hadis yang begitu masyhur ni. Cuma kita tak tahu lah nak an daripada mana. Bila dah jumpa hadis, ya kita memang duk buat dah. Yang mana yang pertama-tama sekali iaitu syahadah. Bersyahadah iaitu naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa dia kita sebut ni? Kita sebut dia sebagai dua kalimah syahadah. Itu satu lafaz tauhid yang memang selalu kita agung-agungkan. Sentiasa kita baca, setiap hari kita ulang setiap kali kita bersolat. Sebelum kita memberi salam, ianya duduk pada tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Itu pengiktirafan kita dengan sepenuh hati, dengan tasdik yang benar bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tak kita nafikan. Dan kemudian disebutkan lagi bahawa Muhammad itu Rasulullah bukan anak Tuhan. Ada yang mendakwa bahawasanya Muhammad itu mungkin anak Tuhan kerana dia begitu hampir, dia begitu disayangi. Tidak ada seseorang yang lebih menyayangi melainkan bapa kepada anak. Maka ada sesebahagian orang yang mendakwa bahawasanya Muhammad itu adalah anak Tuhan. Ini bukan. Allah pun kata dia abduhu wa rasuluh, hambanya dan juga utusannya. Yang kedua, iqamis salah. Kita buat. Kita buat. Dalam keadaan susah payah kita nak jaga khusyuk. Kalau kata orang tua-tua ni jenuh duk peduh semayang tu. Duk peduh, duk jaga. Nak bagi sempurna. Nak bagi elok. Nak bagi tertib. Nak bagi cukup rukun dan syarat solat. Tu orang kata duk peduh saja. Hari-hari belajar tentang sembahyang. Hari-hari bertanya kemuskilan tentang sembahyang. Daripada wuduknya sampai kepada niatnya, sampai kepada rukun qauli, fi'li dan qalbi, sampai kepada memberi salam. Duk peduh. Itu yang kata kita duk peduh, duk jaga tentang hatinya, tentang kekhusyukannya. Pasal apa? Sebab nak jaga rukun ni. Nak jaga asas bagi elok. Barulah akan tertegaknya Islam yang lebih cantik. Dan kemudian di sini dia letak ita'i zakah. Yang keempat dia letak ita'i zakah. Bukan yang keempat, yang ketiga. Dia buat ita'i zakah. Membayar zakat ataupun menunaikan zakat. Yang seperti mana kita semua faham. Zakat itu diberikan kepada asnaf yang layak. Di antara 8 asnaf yang layak. Yang disebut di dalam Al-Quran satu persatu. Alhamdulillah kita ada wasilah ataupun orang perantaraan untuk menyampaikan zakat kita, mencari yang layak agar tak sampai tak jatuh ke tangan yang tidak layak. Dan kita juga mengakui akhir zaman ni agak sukar mencari si fakir miskin. Susah nak dapat. Di tempat kita lah, di Malaysia, di tempat luar ramai. Ingat dalam Pulau Pinang ni tak berapa banyak. Ada. Bukan kata tak ada. Tapi taklah sebanyak di tempat-tempat di negeri-negeri yang susah lagi kan. Yang masih berdindinkan guni. Berbumbungkan dengan plastik biru. Rumah tak ada tandas. Tak ada bekalan air. Tak ada bekalan elektrik. Masih ada lagi di luar sana. Cuma kita tak jumpa sebab apa? Kita duduk di dalam satu pulau yang Alhamdulillah.
Pulau ni makmur, Alhamdulillah. Nah, kalau orang tengok dari jauh, orang tengok dari luar, orang kata, "Oh, orang Pulau Pinang kaya-kaya." Orang Pulau Pinang kaya-kaya. Selalu saya dapat perkataan yang sedemikian. Orang tak tahu kalau kita kayak pun orang kan tahu kan. Orang kata, duduk mana? Duduk pulau. Oh, dalam pulau. Oh, orang pulau kaya. Nah, Alhamdulillah. Amin sajalah kan. Kita amin kaya lah. Ada makan, ada minum, kira kaya lah. Kita nak bergerak ke mana senang, mudah. Nah, itu kaya lah. Dan kita mohon kepada Allah kekalkan kekayaan ini untuk kita bawa ke akhirat. Kaya ni kita nak bawa ke akhirat. Okey. Dan kekayaan itu di antaranya kita mengagihkan zakat. Nah, kita agihkan zakat. Zakat ini termasuklah di antara perkara yang wajib kita buat apabila duit kita cukup, harta kita cukup. Kemudian hajjil bait. Dia letak yang keempat. Dia letak yang keempat. Hajjil bait. Apa dia itu? Mengerjakan haji. Bait, apa dia? Di Baitullah. Kalau dia kata haji saja ni, orang akan pergi cari tentang mana pun tak apa boleh buat haji. Tapi bila dia sebut bait, al-bait itu isim ma'rifah, maka ditujukan hanya pada satu tempat saja. Iaitu Baitullahil Haram. Hampirlah sampai ke hujung dunia pun tidak dipanggil lagi sebagai haji selagi hang tak pi pada Baitullah Al-Haram, selagi tidak bertemu dengan hari-hari dan bulan yang dikhaskan. Pada hari dan bulan yang dikhaskan. Kalau hang duduk di Mekah sekalipun, kalau hang selalu ulang alik ke Baitullah Al-Haram, masuk keluar dalam Masjidil Haram, tapi hang tak duduk pada hari dan bulan yang telah diwajibkan pun tak dapat haji juga. Masuklah hari-hari pun. Tapi mai 9, 10, 11, 12, 13 tu hang tak ada dekat situ, maka kamu bukan lagi haji. Sebab haji adalah penghuraian dia yang lebih terperinci. Begitu juga yang terakhir diletakkan dalam hadis ini yang kelima, iaitu saumi Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tengok. Susunan dalam yang kita selalu belajar. Guru-guru kita disusun semula oleh ulama. Pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima haji. Yang ni dia letak puasa Ramadan yang nombor 3 tu pilihan nombor 5. Awak dia baru letak ke kita yang baru letak? Sebenarnya kita yang baru letak. Dia ni Rasulullah kata dah. Cuma Rasulullah tak susun nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 tak tulis. Tak secara khusus. Namun bila ulama-ulama meletakkan saum Ramadan yang ketiga ada sebab. Sebab kita mampu buat. Puasa Ramadan tak payah ada duit. Tak ada duit lagi kena puasa. Tak ada apa nak makan. Tetapi kalau zakat kena ada duit, kena ada kemampuan baru bayar. Haji kena ada kemampuan baru buat. Maka dengan sebab itu, ulama meletakkan saum Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Yang pertama pun tak payah belanja. 2 kalimah syahadah. Yang kedua semayang pun tak payah belanja. Yang ketiga puasa pun tak payah belanja. Keempat dengan kelima ni kena ada belanja. Kena ada kemampuan. Jika ada kemampuan, maka kamu wajib buat. Kalau tak ada kemampuan, kamu tak wajib buat. Bagi orang yang tidak berkemampuan, dia tak payah keluarkan zakat. Adakah rukun Islam dia tak tertegak? Tertegak. Kerana dia termasuk di antara orang yang lam yastati', orang yang tidak berkemampuan. Dan kemudian, di mana diisyaratkan untuk mengerjakan haji. Rasulullah huraikan, orang yang nak pergi buat haji ni, tengok perbelanjaan nak pergi. Ada. Esok ni dia balik, mai, ada tak dia nak belanja? Ada. Sepanjang dia pergi untuk ahli keluarga di rumah ni, ada tak belanja dia tinggal? Ada. Cukup syarat tu untuk dia pergi. Kalau lah kata dia nak pergi haji, dia hanya ada tambang pergi saja. Balik esok tak tahu nak makan apa. Tak boleh pergi. Atau dia ada tambang pergi, dia ada tambang balik. Tapi ahli keluarga tak ada 1 sen pun dia tinggal. Tak ada habis. Semua dia buat tambang. Pun tak boleh. Dia termasuk di kalangan orang yang tidak berkemampuan.
Itu di antara syarat-syarat yang telah diletakkan. Selain daripada 5 perkara ini adalah termasuk di antara amalan-amalan tambahan pelengkap. Nah, 5 ni saja yang wajib. 5 ini saja yang wajib kerana ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Hadis. Nah, selain daripada 5 ni adalah tambahan daripada pelengkap. Apa dia tambahan daripada pelengkap? Mentaati kedua ibu bapa. Itu tambahan kepada kelengkapan-kelengkapan dalam kehidupan kita yang mana kita dibekalkan oleh Allah Ta'ala benda wajib, benda sunat, makruh, haram dan harus. Okay, kesimpulan hadis, Islam menyeru manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang Islam tidak boleh meninggalkan sembahyang. Orang Islam hendaklah mengeluarkan zakat. Islam menganjurkan umatnya supaya menolong orang-orang susah. Mengerjakan haji adalah wajib bagi orang yang mampu. Orang Islam hendaklah berpuasa Ramadan. Islam menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Islam membersihkan rohani dan jasmani. Kesimpulan hadis ini iaitu tentang keindahan Islam. Ini keindahan Islam. Yang mana kita bukan sahaja sebagai hamba Allah, mentaati Allah, bahkan kita kena taat kepada Rasul yang membawa risalah Allah. Yang membawa apa juga yang Allah Ta'ala suruh. Sebab Allah bukan cakap dengan kita terus menerus. Seperti Allah bercakap dengan Nabi Allah Musa. Allah bukan mewahyu kepada kita. Seperti mana yang dibawa oleh Jibril. Kang, ni Jibril main tadi pagi. Tak. Kita tak dapat semua tu. Bila kita tak dapat perkara-perkara sedemikian, maka kita beriman dengan Rasul macam mana? Dengan melalui kitab-kitab yang ditinggalkan. Siapa yang tukar hantar mereka kita? Ulama' lah. Sebab itulah ulama' tu mereka adalah waris Nabi. Pewaris itulah yang membawa datang kepada kita cerita-cerita yang hari ini kita faham. Yang kita dengar. Yang kita amalkan. Adalah datang daripada pewaris-pewaris Nabi. Iaitu para ulama'. Sebab itu apabila zaman mutakhirin ini hanya orang nak ambil Al-Quran dan hadis semata-mata menolak ijma' ulama', maka susah. Susahlah dia nak dapat daripada mana ilmu. Tak apa kita bawa dapat daripada hadis. Hadis ni mai daripada siapa? Hadis ni mai daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim tu ulama' kan? Jadi nak kena juga guna ulama'. Kalau kata hang tak mau guna ulama', hang nak guna Rasulullah. Hang bukan jumpa dengan Rasulullah. Kita tak jumpa dengan Rasulullah. Hang nak pakai Quran terus. Hang bukan berjumpa dengan Allah. Macam Rasulullah pergi terus nak Sidratul Muntaha. Jadi kita kena guna saluran yang dekat. Iaitu pewaris Nabi. Para ulama'. Sebab tu bila orang kata tak mau gunalah ijma' ulama'. Sebab ulama' ni pun manusia biasa. Buat salah. Kalau nak pandang, nak kira macam tu. Kita semua tak ada satu yang sahih. Semuanya salah belaka. Maka daripada kitab-kitab Al-Quran dan hadis itu dihuraikan oleh para alim ulama' dengan sifat mereka yang baik, yang benar dan menyampaikan itu, maka sampailah kepada kita hadis yang ada di tangan-tangan kita hari ini. Al-Quran yang selalu kita baca pada hari ini adalah daripada kebaikan pewaris-pewaris Nabi ini. Maka terciptalah yang dikatakan rukun Islam itu tertegak menjadi 5. Tidak kita nak faham ke? Kita nak faham ke Islam itu tertegak menjadi 5? Sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pelaksanaan tak tahu. Tak faham. Itu yang kata apabila kita duduk di dalam satu kelompok Islam, kita semua bersaudara. Dalam persaudaraan kita ni, kita ada kepentingan. Ada kawan Allah Ta'ala bagi dekat kita, duduk dekat dengan kita. Kita nampak dia susah. Allah bagi dekat kita lebih ujian pada kita tentang kelebihan untuk kita belanjakan kepada dia. Sebab itu kenapa hidup manusia ni ada lebih, ada kurang. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ni saling berhubung dan berkasih sayang sesama kita. Jadi ada tautan mahabbahnya. Ada ikatan. Orang yang tengok orang selalu dengan penuh belas kasihan, dengan penuh keihsanan, itu mahabbah dia. Itu tautan kasih sayangnya. Sebab kalau semata-mata kita hidup hanya untuk dunia yang mengelirukan ni, kita tak mau dah. Kita tak mikir apa. Aku pun susah dulu. Bukan kita main-main senang. Aku pun susah. Susah payah cari duit. Bila main senang, nak kena tolong orang.
Waktu kita susah dulu, siapa pun tak tolong kita. Ha, orang yang bijak, orang yang tidak mudah ditipu. Tidak mudah ditipu oleh dunia. Orang yang bijak. Dia takkan mudah terhasut dengan bisikan-bisikan syaitan. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia ini adalah untuk menjauhi apa yang Allah Taala larang. Itu Allah Taala tak bagi kita jauh, kita elak. Daripada mana perasaan itu? Datang daripada Islam. Kalau orang bukan Islam pun dia tak bagi buat benda jahat pun. Okey. Yang mana insya-Allah kita akan sambung terus pada hadis yang keempat, sebab hadis bunyal Islam ini dipanggil hadis bunyal. Bunyal Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Okey, kita akan sambung hadis yang keempat. Sebab bunyal Islam itu adalah kesinambungan daripada hadis yang lalu. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan, bukan fa apa betul situ, bukan mudghatan tapi mudghatan ghain misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. Daripada Abi Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami. Beliau seorang yang benar. Siapa yang benar ni? Tengok ditulis nombor 1, nota kaki kat bawah. Beliau seorang yang benar, maksud dia Rasulullah adalah seorang yang benar. Segala apa yang disampaikan oleh baginda adalah benar belaka. Lagi dibenarkan. Lagi dibenarkan ni maksudnya dibenarkan segala wahyu yang disampaikan kepada baginda itu dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membesarkannya. Dan kemudian dia kata sesungguhnya seseorang kamu itu dibentuk kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari merupakan air mani. Rasulullah ajak sains. Rasulullah ajak sains asal kejadian manusia, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alna sami'an basira. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami menjadikan manusia itu min nutfatin amsyaj, daripada mani yang ditumpahkan. Mani yang ditumpahkan yang keluar kedua-duanya. Yang ditumpahkan yang keluar kedua-duanya bercantum. Kalau tak tumpah tak keluar. Nutfatin amsyaj. Terbit dia. Kemudian kata Allah itu dalam Al-Quran, Nabi menghuraikan. Nabi menghuraikan daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu dia kata sesungguhnya seorang kamu itu dibentuk kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari merupakan air mani. Rupanya kita jadi nutfah ni, kita jadi titisan mani di dalam rahim ibu kita untuk tempoh 40 hari hidup jadi mani tu. Hidup jadi mani. Subhanallah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tu. Masa tu dah dapat tahu dah. Dah dapat tahu dah. Kata apa? Kata dah lekat dah. Berapa? 2 minggu.
baru 2 minggu, baru 15 hari. Dengan teknologi hari ini, orang boleh baca dah berapa hari dah dia ada dalam rahim tu. Walaupun tak secara tepat. Tetapi dengan teknologi, akal fikiran yang Allah Ta'ala bekalkan, manusia boleh meneka. Mengikut ilmu yang Allah bekalkan. Ya? Ha, selama tempoh berapa kata Rasulullah? 40 hari rupa-rupanya. Kita tumpang duduk. Kita jadi nutfah. Titisan. Nutfah ni maksudnya titisan mani. Dia duduk melekat di dinding rahim. Dia membesar, membesar, membesar. Untuk kemudiannya dalam tempoh selama 40 hari itu kemudian jadi segumpal darah. Selama itu juga. Jadi segumpal darah ni jadi mudghah. Sebab tu kita kata dia jadi mudghah untuk tempoh selama 40 hari juga. Oh, lama jadi nah. Jadi maaf nah, saya tersilap sebut bukan mudghah nah. Dia jadi alaqah. Maaf, saya tersilap sebut. Dia jadi alaqah. Alaqah ini adalah seketul darah selama tempoh 40 hari. Tadi 40 jadi titis mani. Kemudian 40 hari jadi alaqah. Jadi gumpalan darah. Okey. Campur tu jadi 80 hari. Kalau nak kira bulan, berapa bulan? Hampir-hampir 3 bulan lah. 80 hari hampir-hampir. Kurang 10 hari jadi 3 bulan kan? Baru duduk jadi ketul darah. Ha? Duduk di dalam tu. Kemudian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi seketul daging selama tu juga. Selama tu juga tu maksudnya, jadi pula daging. Membentuklah jadi daging. Nutfah tadi itu dibalut oleh darah. Darah itu dibalut oleh daging. Kan Allah Ta'ala sebut wasyadadna asrohum dan kami balutkan dia. Cantik bahasa Allah ni. Kami balut syadadna asrohum. Kami balutkan dia dengan daging. Allah balut darah kita dengan daging. Sebenarnya kita ni kalau diturai keluar darah. Sebab kita dibalut dengan daging. Dibungkus dengan daging. Itulah asal keceritaannya. Maka kata Allah ketika itu selama tempoh 40 hari lagi. Jadi kita telah melalui 3 fasa. 40, 40, 40 menjadikan jumlah 120 hari. 120 hari ini bersamaan dengan 4 bulan. Terima dah bila dia dah berdaging. Dia ada dah bentuk mata, cuma tak boleh buka kelopaknya. Dia ada bentuk jari, cuma tak terpisah jari jemarinya. Ada bentuk dah. Nak ada bentuk mulut, tapi tak terbuka. Kalau kita tengok dah, biasa kita mandikan janin-janin dah. Yang keguguran, kalau mak dia kata, ni 4 bulan. Kita tengok dah, Maha Suci Allah, mungkin hanya sebesar telapak tangan. Dibasuh macam tu saja. Selalu kalau bayi yang lahir waktu tempoh 4 bulan ini tak wajib dimandikan, tak wajib disembahyangkan, tak wajib dikafankan. Memadai kita tanam di depan rumah tak apa. Tapi jangan sampai ianya dikorek oleh binatang. Macam tu saja. Jadi kalau kata nak buang macam tu pun boleh, tapi kurang adab lah, dia sebahagian daripada daging kita, dari diri kita sendiri. Jadi dalam tempoh 4 bulan itu, maka diutuskan kepadanya malaikat. Kita lah, kepadanya ni kita letak diri kita. Kita pernah duduk dalam rahim ibu kita. Dalam suasana kita berumur 4 bulan dalam kandungan, maka didatangkan kepadanya malaikat. Lalu ditiupkan roh padanya. Maka ditiupkanlah roh. Nak bagi bernafas. Nak hidup lah. Nak hidup. Dan diperintahkan dengan menulis 4 kalimahnya. Lalu ditulis rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, sama ada ia adalah seorang celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang kamu itu akan mengerjakan dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada di antaranya dan antara syurga melainkan hanya sehasta sahaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat itu tiupkan roh. Bila ditiupkan roh maka ditulis 4 kalimah rezekinya. Okey.
Rezeki ni, kita ni nak jadi anak siapa. Ha? Ini kita tak boleh pilih. Benda ni kita tak boleh pilih. Kemudian, lepas rezeki ajalnya. Tak lahir lagi ke muka bumi, rupa-rupanya dah dicatat dah. Bila kita nak mati? Tang mana kita nak mati? Umur berapa kita nak mati? Kita tak lahir lagi. Kita cuma baru buat perjanjian tu yang kata manis tetong tu. Aku sedang berusaha sedaya upaya aku. Aku telah berjanji kepadamu ya Allah dan aku berikrar. Ikrar ni lah. Ah, nah, bila baca tentang rezeki, bila baca tentang ajal, rupanya dah ditulis. Cuma kita tak tahu. Mungkin kita tak ingat. Atau mungkin kita tak tahu, takkan tahu. Kita tak akan tahu. Sebab itu adalah rahsia Allah. Pekerjaannya. Pekerjaannya. Yang ni, maksud pekerjaannya takdir. Takdir kita baik atau buruk. Baik atau buruk. Nasib baik atau nasib buruk. Ahli syurga atau ahli neraka. Okay, saya kita akan baca huraian tentang ahli syurga ataupun ahli neraka. Dia kata di sini, dia kata, sehingga tidak ada antaranya dan antara syurga itu melainkan hanya sehasta sahaja. Dia lahir, dia buat baik sampailah dia rasa dia dengan syurga tu dekat saja. Sehasta saja. Maksud sehasta ni jarak dia daripada ujung jari sampai ke siku. Itu panjang sehasta. Lantas dia pun melakukan perbuatan ahli neraka. Kerana sekali buat, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan ada pula di antara kamu yang melakukan perbuatan ahli neraka. Sehingga tidak ada antaranya dan di antara neraka. Melainkan hanya sehasta saja. Tetapi kerana ketetapan itu telah mendahuluinya, maka ia pun mengerjakan amalan ahli syurga. Lalu ia pun masuk ke dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis inilah yang kata Puak Mu'tazilah buat hujah ni. Dia pun punya faham macam ni. Buatlah baik macam mana pun. Kalau Allah Ta'ala ada takdir hang mana nak masuk neraka, hang masuk neraka. Buatlah baik macam mana pun. Walaupun syurga tu dah dekat macam sasta. Tapi kalau dah Allah Ta'ala takdirkan daripada azali lagi, daripada alam rahim lagi hang nak masuk neraka, maka neraka lah. Buat baik macam mana pun. Buatlah jahat macam mana pun. Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan, Allah dah tuliskan daripada alam rahim lagi, hang nak masuk syurga, hang akan masuk syurga. Hadis ini diambil pakai oleh Mu'tazilah untuk menyerah segala-galanya pada Allah. Sebab tu dia kata, siapa dia tak semayang, takdir Allah dah menjadikan dia macam tu. Kenapa kamu membunuh, kenapa kamu berzina, takdir Allah, itu suratan aku. Menyerah segala-galanya seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita diajar dalam rukun iman. Di antaranya iaitu beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ni lah yang kata hak yang nombor 3 dan nombor 4 ni. Allah Ta'ala telah tulis untung nasib kita baik ataupun buruk. Apabila ditulis kebaikan dan keburukan nasib kita ni, kita tak tahu. Kita hadir mai, Allah bekalkan akal. Allah bekalkan ilmu kepada kita. Dalam akal dan ilmu yang kita guna pakai ni adalah menjadi alat untuk kita membezakan yang jahat dan yang buruk. Dah aku buat hampa, aku bagi kepada hampa akal, maka aku tunjukkan kepada kamu 2 jalan. Jalan kesyukuran iaitu hamba yang soleh, jalan kekufuran iaitu hamba yang maksiat. Aku bagi ke hampa. Hampa pilih. Katalah takdir kita ditulis di sana. Satu ketika mana kita berada di dalam rahim ditulis takdir tak cantik. Kita hadir ke muka bumi ini dengan akal, maka kita usaha. Kita usaha. Sebab kata Allah, qada dan qadar itu terbahagi kepada 2. Iaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang mana takdir mu'allaq ini, iaitu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena faham. Takdir kita ni ada berjenis-jenis takdir. Takdir mu'allaq ini satu takdir yang tak boleh kita ubah. Tak dapat, tidak. Hang buat macam mana pun, dia memang tak boleh ubah. Itu dinamakan takdir mu'allaq. Dan kemudian, kalau kata takdir mubram ni, iaitu satu takdir yang kita boleh ubah. Okey. Kita cuba tengok dulu. Satu huraian. Yang mana, maaf, saya tersilap ni. Mohon ampun dan maaf sekali lagi. Takdir mubram. Iaitu satu ketentuan mutlak yang kita tak boleh ubah. Contoh dia. Nak mati. Lahir sebagai anak siapa.
Lahir sebagai jantina apa. Yang tu kita tak boleh ubah. Itu dia panggil mubram. Nah, beranak-beranak keluar mai. Lah, aku tak mau jadi perempuan nak jadi jantan. Aku tak mau jadi jantan, aku nak jadi perempuan. Bukan pilihan kita. Itu dinamakan takdir mubram. Yang ni memang tak boleh ubah. Tu yang dia pun nak pergi ubah juga-juga tu yang jadi tak ketahuan Allah tu. Sebab dia tidak menerima takdir mubram dia. Nah, kita terima. Walaupun kita kadang-kadang lah lidah kita yang jahil ni kata, senang jadi orang lelaki ni no. Kadang-kadang lahirlah lafaz-lafaz yang tak bersyukur daripada mulut kita. Jadi orang lelaki senang. Tak payah duk pakai berlapis-lapis. Nak semayang pi pelejang-pelejang baju. Terus semayang. Kita orang perempuan ni itulah inilah berantun-antun. Eh? Kadang-kadang lah terlahir saya kata. Itu lafaz yang tidak bersyukur. Kita boleh pilih tak? Kita tak boleh pilih. Ini takdir mubram. Satu takdir yang kita tak boleh pilih. Satu lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yang ni kita boleh pilih. Kita nak jadi orang yang cerdik, kita kena belajar. Kita nak jadi orang bodoh, tak usah pergi belajar. Nak buat macam mana dah takdir aku ni bodoh. Tak boleh. Kita kena usaha untuk belajar. Baru kita cerdik. Nah. Kemudian miskin atau kaya. Itu takdir juga. Takdir mu'alak. Kalau kita rajin berusaha, maka kita akan kaya. Kalau kita malas berusaha, maka kita akan susah. Itu di antara yang dikatakan mu'alak. Kalau kita nak jadi baik, maka kita kena berusaha untuk jadi baik. Itu ikhtiar, itu takdir mu'alak. Dan ianya boleh diubah. Walaupun dah ditulis, ketika mana kita dalam rahim dah tulis dah. Tapi kita boleh ubah sebab dia takdir mu'alak. Minta doa pada Allah. Berusaha. Berubah. Akhirnya dapat. Sebab ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib seseorang itu sehingga seseorang tu ubah nasib dia sendiri. Jadi jangan salah takdir. Jangan sesekali menyalahkan takdir. Maka terima nak buat macam mana. Dan nasib kami macam tu. Tak boleh. Tak boleh hanya semata-mata menyalahkan takdir. Menyerahkan segala-galanya kepada takdir. Sedangkan kamu tidak berusaha untuk mengubahnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu kena faham. Tetapi bila golongan Mu'tazilah ini mengambil perkataan Nabi ini sebagai satu alasan untuk mereka melakukan segala kemungkaran. Sebab apa? Sebab dah tertulis di sana. Nampak macam mana? Dan memang tertulis kami ini di antara ahli-ahli neraka. Maka buat baik macam mana pun akan masuk neraka. Itu alasannya apa? Ini kejahatan yang dilakukan. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali ini masyhur sebagai Hujjatul Islam. Satu gelaran yang diberi kepada beliau. Hujjatul Islam, seorang imam yang memertabatkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Satu hari kata Imam Al-Ghazali ni dia berjalan di Mesir. Dia berjalan-jalan di Mesir. Tiba-tiba dia berjumpa dengan satu rombongan yang sedang mengerumuni satu tempat. Dia pergi tengok situ, rupa-rupanya binatang yang membawa barang dagangan ni mati. Bila mati, banyak barang-barang tuan dia ni yang tak boleh nak pergi tumpang lah. Orang lain semua penuh. Orang lain penuh. Kemudian tuan dia ni duk susah hatilah. Siapa nak tolong bawa binatang yang nak bawa ni dah mati. Dia punya bubuh di atas himar dia tu sampai mati. Mungkin terlampau berat, terlampau sahat. Kan saya kata, himar ini adalah binatang yang bodoh. Hang bubuh pilah macam mana pun dia akan bawa juga-juga. Sian kat dia, nah. Jadi sampai kepada tahap mungkin dia tak tahan sangat, Allah Ta'ala matikan dia. Bila mati, barang-barang yang banyak tu tak boleh bergerak. Dia nak pergi tumpang dekat siapa-siapa pun tak boleh bawa. Siapa pun tak boleh bawa. Akhirnya rombongan kafilah tu tinggal dia. Mainlah Imam Al-Ghazali tengok dia duduk nangis situ. Imam Al-Ghazali tanya dia, nak buat macam mana ni?
Masa tu bukan boleh nak telefon lori ke kontainer ke main ambil. Nah, lepas tu dia kata nak buat macam mana? Dia kata harta ni tak akan berguna kalau kata terkandas di tengah-tengah padang pasir. Tak ada satu guna pun. Kerana binatang yang nak bawa dah pun mati. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata pedati tu mati. Nah, pedati ni dia panggil binatang dia. Binatang tu sudah mati. Pedati tu masih hidup. Maksud pedati ni yang barang dagangan yang ada tu hidup lagi. Tapi yang mati itu adalah binatang. Ini adalah perumpamaannya. Perumpamaannya seperti kita. Hemar tu adalah kita. Barang dagangan itu adalah dunia, kata Imam Ghazali. Dia tengok dengan pandangan mata hati. Nah. Kita dengan diibaratkan macam hemar. Bila matinya kita, apa barang dagangan banyak mana yang bawa tu, dah tak ada gunanya lagi. Tapi kata Imam Ghazali, kalaulah masa awal tu, hang uh, berlebih kurang dengan kawan-kawan yang lain, tidak terlalu tamak kepada dunia, bahkan menghantar dahulu agar siapa yang balik dulu bagi kirim bawa balik dah. Maka tak adalah sampai syarat, taklah sampai mati binatang di tengah jalan. Jadi bila dah mati di tengah jalan ni, ada apa guna? Barang ni dah tak guna lagi. Nak kirim ke orang, orang pun tak mau dah. Semua orang nak selamatkan diri orang masing-masing. Kemudian dia jawab apa tau? Saudagar ni. Dia kata, aku nak cerita pasal barang aku tak boleh bawa balik. Hang nak cerita pasal dunia dan akhirat. Dia kata, itu penumpamaannya. Dunia ni adalah tempat lintas. Kita nak melintasi dunia. Kita bawa sangat barang-barang. Banyak barang-barang yang kita bawa. Jikalau barang-barang itu berupa hanya semata-mata dunia, maka dunia lah yang kita heret. Kita mati, dia tinggal di duduk sini. Dia tak ikut. Tetapi jikalau barang-barang yang kita bawa itu barang dunia, yang telah pun kita tukarkan kepada akhirat, maka dia akan ikut. Dia akan ikut kita sampailah ke alam barzakh, bermulanya kiamat yang pertama, kemudian seterusnya, seterusnya, seterusnya. Imam Ghazali tinggal pedagang tu di tengah-tengah padang pasir tu. Kotlah kata tinggal mail lah kat aku sikit, aku nak bawa balik. Tak, dia tak ambil. Dia tak ambil satu pun. Kata pedagang tu, aku nak tinggal pun aku sayang. Ni benda aku. Lah ni dia kata, apa yang hama ambil balik. Dia kata kat Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata, aku tak berhajat sedikit pun. Aku tak berhajat sedikit pun. Dia pun berjalan lah balik. Kalau kita tu, ni tak mau lah. Ni tak mau ke? Tak apalah saya ambil. Saya dekat je rumah. Nah, dia tak mau satu apa pun sebab dia kata, itu adalah dunia semata-mata. Tu imam yang dapat tu, bakal dapat kat kita. Nah. Sebab itulah bila mana dia balik ke tempat pengajian kan, dia tanya kepada anak murid dia, apakah benda yang paling dekat dengan kamu? Murid dia semua cakap, benda yang paling dekat dengan kami, ya Syekh, ibu bapa. Ibu bapa adalah orang yang paling hampir, yang paling dekat. Kemudian dia kata siapa? Guru-guru. Kemudian siapa? Para-para sahabat, kawan-kawan, adik-beradik, kaum kerabat. Itulah yang paling dekat sekali dengan kami. Anak-anak murid dia jawab. Lepas tu dia kata, bukan. Yang paling dekat dengan kamu adalah mati. Barulah anak-anak murid dia tengah sungguh. Nah, kita rasa kita dekat dengan kawan-kawan, kita dekat dengan ahli keluarga kita, kita dekat dengan kedua ibu bapa kita. Rupanya yang lagi dekat dengan kita adalah kematian. Mati, dia kata. Itu takdir yang telah ditulis. Itu kata, ajal maut Allah dah tulis dah. Dekat sangat dengan kita. Nak mai bila tak tahulah. Kemudian dia kata, dia tanya lagi. Itu kalau aku tanya kamu yang paling dekat. Tapi kalau yang paling jauh sekali. Apakah yang paling jauh daripada kita? Anak-anak murid ni pakat jawab lah. Negeri Cina ada yang kata negeri Cina paling jauh. Ada kata bulan, ada kata bintang, ada jawab matahari. Kan bila kita mengajak ni tanya budak-budak, pakat jawab lah. Apa yang paling jauh? Ada kata matahari sebab jarak dia sampai berjuta-juta batu daripada kita. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Yang paling jauh daripada kita adalah masa lalu. Contoh kata kemarin. Kita boleh patah balik tak? Baru kemarin kot. Tak boleh patah balik. Jangan kata baru kemarin. Baru subuh tadi. Boleh patah balik dah untuk subuh tadi. Aku nak patah balik ke subuh tadi nak membetulkan solat. Tak. Dia dah jauh. Jauh tu jauh takkan dapat sampai bila-bila. Mungkin bulan itu jauh.
Tapi takdir satu hari nanti kita pergi ke bulan, boleh sampai. Tapi kalau kemarin, boleh sampai. Takkan boleh sampai. Itu kata masa lalu. Masa lalu ni itulah perkara yang paling jauh. Macam mana hang nak kerja pun hang takkan dapat. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, jagalah hari ni. Jaga hari ni sebab apa? Sebab mati tu dekat sangat. Kalau kata dia mai pada waktu ni, pada hari ni, maka kamu dalam keadaan bersedia. Cantik. Kemudian dia tanya lagi kepada anak murid dia lah. Dia tanya lagi, apa yang paling besar? Apa dia benda yang paling besar dalam dunia? Ha? Anak-anak murid ni pakat jawab lah. Ada yang kata bulan. Ada kata bintang. Sebab bintang tu jauh tu nampak kecil. Ada kata bukit. Ada kata gunung. Ada kata langit. Seluas-luasnya. Itu yang paling besar. Pakat-pakat jawab lah. Kata Imam Ghazali, tak sebesar tu. Nafsu yang paling besar. Sungguh kita ni yang membuatkan kita kadang-kadang rugi semata-mata ni nafsu. Rugilah kadang. Tengoklah macam kita lapak pi membeli pasar malam, masuk pi pasar malam. Oi, masuk pi pasar Ramadan. Orang lapak, nafsu tengah besar. Rugi semata-mata. Nah, jamu dia. Keinginan dia tak ada benda yang dia tak mau. Semua dia mau. Tambahlah ni duduk di rumah buka Facebook. Dia jual macam-macam. Han tekan saja. Tekan-tekan baik ini. Tekan-tekan baik ini. Kata dia main. Berlambak-lambak lah. Nak buat apa. Tak buka bungkus lagi pun ada. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nafsu yang paling besar. Kemudian dia tanya lagi pada anak murid dia. Yang paling berat tu apa? Kata anak murid dia yang paling berat tu batu. Ada sebut gajah. Ada sebut tanah. Kata Imam Ghazali, yang paling berat tu amanah. Oh, sungguh amanah Allah. Amanah ni apa juga amanah. Tambahlah amanah yang berbentuk rahsia. Simpan. Bila orang kata simpan tu simpan. Tu amanah. Aib orang jangan buka. Tu amanah. Janganlah rasa terbeban. Tapi berat sungguh. Aku nak kena cerita kan. Aku nak kena share. Aku tak larat tanggung. Dan kemudian seterusnya dia tanya lagi. Apa dia yang paling ringan? Kata tadi yang paling berat. Yang paling ringan tu apa? Pakar-pakar abang lah kata ada angin. Ada kata debu. Ada kata awan. Sebab tu terapung. Ada kata asap. Lepas tu dia kata, tahu tak apa yang paling berat? Dia kata, solat. Yang paling ringan. Solat. Orang selalu meringan-ringankan solat. Tak apa semayang. Bila boleh buat waktu panjang lagi. Suka semayang, tak suka tak semayang. Ini percakapan seorang imam berpandukan kepada al-mufiq dan ilmu tasawuf. Yang dia, last sekali tanya, apa yang paling tajam? Pakat kerih lah, lembing lah, pedang lah dan sebagainya. Dia jawab, lidah. Lidah lah yang paling tajam. Ni dia balik-balik daripada dijumpa kafilah tu lah. Tu yang dia balik main tanya anak-anak murid dia ni Yang mula sekali ditanya apa dia yang paling dekat, apalah yang paling jauh, apa yang paling besar, apa yang paling dekat, apa yang paling ringan, apa yang paling berat, apa yang paling tajam. Di antara soalan yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada balik tu dia kata, puak-puak Mu'tazilah yang ada pada zaman kita, zaman Imam Al-Ghazali, mereka akan membawa fitnah yang amat besar pada zaman yang akan datang. Ini pada zaman kita ni. Tu yang keluar main macam-macam fatwa, macam-macam kata-kata yang dikeluarkan sehingga akan mengelirukan umat. Kita tengok ada yang mengatakan zikir-zikir yang pernah dilantunkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kata syirik kan, yang ilahi lastulil firdausi ahlan, dia kata itu syirik. Kemudian lafaz hasbi rabbi jalallah itu juga dikatakan syirik. Apa juga tasbih yang ada mengambil syafaat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dikatakan syirik, sebab Muhammad tak boleh bagi syafaat, kata mereka. Hanya yang boleh memberi syafaat adalah Allah semata-mata. Ini di antara golongan Mu'tazilah yang hanya berpegang pakai hadis ni, diambil Allah tu. Kalau hang buat baik macam mana pun, kalau lah ditakdirkan, dah dibisikkan, kita ni nak masuk ke neraka, neraka lah.
Ah, itu yang kata hari ni dalam kita menerima fatwa maka berhati-hati, Kita nak share apa pun berhati-hati lah. Tapi alhamdulillah ukhuwah muslimah ni baik, Kalau ada yang tersalah cepat-cepat ada suara yang menegur. Jangan marah kau yang kena tegur tu, Sebaliknya ucapkan terima kasih sebab kadang-kadang kita tertekan hantar hari. Kita rasa seronok. Tekan pi. Tekan-tekan pi, fitnah rupanya. Salah rupanya. Itu kita telah pun menempah satu tiket ke neraka dengan sebab kita menyebarkan fitnah. Wallahu a'lamu bisawab. InsyaAllah, hari ini kita baca dua hadis sekali, tentang rukun Islam dan juga tentang takdir kita, Takdir ada dua, mu'allaq dan mubram. Mubram tak boleh diubah. Contoh mati, hidup, jodoh, tak boleh nak ubah. Hang jadi anak siapa, bin siapa, tak boleh nak ubah. Jantina lelaki perempuan, tak boleh nak ubah. Tetapi kalau mu'allaq, boleh diubah. Boleh diubah. Dengan berdoa, dengan berusaha berikhtiar, bersungguh-sungguh, maka dapat berubah. Jangan semata-mata menyalahkan takdir. Wallahualam. Baik. Saya buka soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya, silakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi Kak Uh, Sarima. ya, nak tanya Ya, pasal silakan. tadi lah. Yang pasal kata takdir tu kan. Contoh kalau macam ada seorang tu lah, dia jumpa kawan lama dia. Itu tiba-tiba dia kata, dia kata dekat anak dia, nasib baik aku tak kahwin dengan dia tu. Tidak hampa pun bukan jadi anak aku. Macam tu boleh ke? Allah Allah. Jadi Tak macam, boleh, kan. Tak boleh. Itu yang disebutkan kata-kata orang yang kufur, Kata-kata Hmm. orang kufur. Kalau dia beriman dengan qada dan qadar, kita tahu itu bukan jodoh kita. Dia bujuk, aku tak Hmm. kahwin dengan dia. Kalau aku kahwin dengan dia, entah jadi apa, entah jadi dulu ni. Memang tak boleh cepat-cepat beristighfar. Mungkin dia tak faham pada kata-kata jahilnya, terpancur, maka cepat-cepat istighfar. Itu kata-kata orang yang kufur. Yang Okay, tidak, lagi satu Ustazah macam ya, dia tak mau semayang, tak mau buat apalah. Macam kita kata tadi lah, kumpulan ya, Mu'tazilah tu kan. Dia hmm, akan kata macam tu kat kita. Nak buat macam mana ya, dah, dia kata, tapi kita nak usaha, nak bantu, ya. apa cara kita Ha. nak buat. Yang tu lah nak tanya Ustazah. Macam mana cara kita Terima nak kasih. balas Ya, balik ya. ke dia? Orang macam ni dia memang pandai cakap kak, Terima kasih Ah, Ustazah. ya, sama-sama kasih. Dia akan pandai cakap, dia akan kata macam tu. Okey, kalau dah dia berpegang segala-galanya takdir, siapa suruh hang pakai baju? Siapa suruh hang pakai baju? Siapa suruh hang keluar bekerja? Sebab apa? Semua tu kalau nak bergerak mengikut takdir. Tak usah pergi kerja, duduk di rumah. Makan tak? Tak ada takdir dah, dia tak boleh makan. Tak usah makan. Dah Allah Ta'ala takdirkan aku tak ada macam ni. Tak ni. Kalau semata-mata nak menyalahkan takdir. Ini adalah sifat orang yang tak reti bersyukur. Orang yang kufur tentang nikmat Allah Ta'ala. Paling susah untuk menghadapi orang macam ni. Lepas tu Imam Syafi'i kata lari tinggal buang orang macam ni. Payah cakap. Dia pandai cakap. Dia pandai cakap. Okey. Ambil sepinggan nasi letak depan dia. Kata kat dia, hang tak usah makan. Hang nak kenyang tak? Kalau takdir kata hang kenyang, kenyang. Dia kata mana boleh kena usaha ambil nasi tubuh dalam mulut. Baru boleh kenyang. Macam tu lah semayang. Dia tak dulu hang nak pergi ke syurga. Dia takdir. Nak masuk ke syurga ataupun ke neraka, tak payah pergi duduk saja. Kalau dah Allah Ta'ala takdir syurga, syurga lah. Kalau takdir neraka, neraka lah. Kita tahu ke apa takdir kita? Kita tak tahu. Kita kena usaha sebab kita tak tahu. Sebab tu kita kata benda macam nak makan tadi lah. Kena bubuh dalam mulut baru hantar. Boleh masuk. Boleh kenyang. Kalau hang tengok, boleh kenyang kan ni? Boleh kenyang, makan dulu. Nah, payah cakap dengar macam ni. Kata Imam Syafi'i lari tinggal bang. Tak lari pergi ke mana? Dia ada di rumah. Dia main di rumah kita. Ambil kayu, peramat bang balik. Kan? Allah Allah. Susah kak, hadapi orang macam ni cukup payah. Saya memang cukup malas lah. Elak-elak lagi orang macam ni, Tak boleh layan lah Makasih. kan. Memang Okey. betul kak, Terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ana. Saya nak tanya solat qada lah kan. Macam solat, Ana nak buat solat maghrib. Lepas tu nak buat
dia maghrib tu kita boleh qada dulu ke kita boleh kena buat qalbiyah dulu ke? Qalbiyah maghrib dulu. Okey, baik. Okey. Kak Ana mute dulu. Kak Ana mute dulu. Okey. Bukan qalbiyah nak. Ba'diyah. Kalau qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Sembahyang sunat rawatib ada pada waktu maghrib iaitu selepas. Yang dituntut, yang muakkad adalah selepas. Baik, antara kita nak buat qada dahulukah atau kita nak buat ba'diyah dulukah? Maka utamakan qada. Jikalau kita ada qada, utamakan qada maghrib. Buat qada maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian boleh kita ikuti dengan ba'diyah. Kalau kita nak buat ba'diyah maghrib 2 rakaat pun boleh. Tapi ada ulama' kata apabila kita dah buat qada, maka dapat pahala ba'diyah. Tapi kalau kata kita nak seiringkan, Allah memang maha kaya. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Kita buat qada, kemudian kita buat pula sunat. Lagi cantik. Tapi utamakan qada terlebih dahulu baru dengan sunatnya. Kak Ana, okey nah? Masih Ustazah. Ya. Ba'diyah. Ya, ba'diyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Syam. Ya, bolehkah saya tahu siapakah nama bapa Umar bin Al-Khattab dan bapa Al-Khattab ni siapa ya Ustazah? Al-Khattab memang nanti saya tengok lah, dia ada keturunan dia. Dia ada 7 keturunan, insya-Allah. Esok insya-Allah kita kata Al-Khattab bin apa nah? Kita baca dia punya salah silah. Insya-Allah. Kak Syam, saya tak ada persediaan tentang tu. Tak apa. Okey, kita menanti besok. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Ji, silakan Ji. Ni ada soalan daripada sahabat kita ni. Dia kata dia ni memang dah lama solat lah, daripada dulu solat kan. Tapi dia kata dia baru dapat tahu yang arah kiblat dia tu macam terlari sikit daripada yang dia duk buat sebelum ni. Jadi dia tanya macam mana dengan solat dia. Tu yang pertama. Yang kedua, yang ni soalan ni selalu dah, tak apalah, dah orang tanya, kita kita baca juga lah Ustazana. Ya. Yang kedua, solat sunat sebelum asar dan selepas isyak kan dibuat 4 rakaat. Jadi bila buat 4 rakaat tu nak buat dua-dua pun boleh, betul tak Ustazah? Dia kata kalau katakan nak buat 4 rakaat sekali, jadi macam mana cara pelaksanaan dia tu? Maksudnya bacaan selepas surah Al-Fatihah tu. Jadi perlukah baca setiap rakaat ataupun bagaimana? Okey, baik. Terima kasih. Saya jawab yang tu dulu, saya kita tanya lain, ada lagi soalan. Okey. Saya nak jawab tentang berkenaan dengan yang kiblat, arah kiblat tadi tu nah. Arah kiblat selama yang dia buat tu memang awal tu fatwa dah dapat arah tu lah. Dah sembahyang bila ukur betul-betul, bila berlaku peristiwa istiwa ni, tengok-tengok rupanya terlari sikit. Apa berlaku pada yang lalu? Okey, yang lalu dikira sah. Dengan sebab kita hanya zon. Kita agak-agak sahaja. Kecuali lah kalau kiblat tu betul-betul ada depan kita, baru jadi tak sah. Ataupun kita sembahyang di satu tempat, kita tengah-tengah sembahyang, kemudian mai kawan ni, dia kata, sembahyang bukan kau ni. Masa tu baru tak sah. Tapi yang ni kita dah buat lama, tak ada siapa tegur pun. Semua orang buat kau tu, tiba-tiba mai berlaku peristiwa istiwa, ukur-ukur, rupanya dah terlari sikit. Macam mana ni dah terlari sikit? Dah lama dah kita buat ni. Maka sah yang telah lalu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kok mana hang tahu pun janji hati hang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pada soalan yang kedua berkenaan dengan solat sunat yang dibuat secara 4 rakaat. Macam selepas insya. Jadi kalau kata nak buat 2 rakaat 1 salam pun boleh, kalau nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Direct terus
4 rakaat. Kalau kata tak payah baca surah, uh, lepas Fatihah tu terus macam biasa, buat sebanyak 4 rakaat, jangan ada tahiyat. Tidak perlu ada tahiyat. Tahiyat awal. Biasanya kalau 4 rakaat ni, rakaat kedua ada tahiyat awal. Tapi kalau kita buat sunat, tak perlu ada tahiyat awal. Sebab Nabi tak buat. Tapi kalau kata nak buat, maka tak mengapa. Benda ni kalau kata Nabi tak buat, lebih baik kita tak usah buat. Nabi buat. Nabi kan pernah buat sampai 8 rakaat. Dia tak duduk sekali pun tahiyat awal. Kita kalau buat 4, kita direct terus. Lepas baca Fatihah, kalau kata kita nak baca surah contoh, kita baca Qul Ya. Kemudian rakaat kedua kita baca Qul Hu. Rakaat ketiga dan keempat tak payah dah baca. Terus direct. Tak payah baca surah dah. Hanya baca Fatihah, kemudian bangkit terus, baca Fatihah lagi, kemudian bagi salam. Okey, untuk soalan hak yang 4 rakaat. Harap yang bertanya tu faham. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Ustazah, soalan yang seterusnya, dia kata soalan daripada sahabat dia lah. Dia kata rumah dia ni selalu didatangi oleh ayam. Jadi kan bila datangnya ayam tu macam tak tahulah, tak mau balik ke macam mana ke, bertelur dalam pasu bunga. Jadi bila bertelur banyak dalam pasu bunga tu, dia kata dia pun tak tahu ayam siapa boleh ke makan telur tu. Lepas tu kalau lah kata dia tak makan telur tu, ayam tu netas tu, dia kata boleh ke beranak banyak-banyak tu, jadi dia sembelih makan ataupun kena pergi cari tuan ke macam mana? Dia tanya macam tu. Okey, baik. Sebenarnya dia kena cari tuan. Dia kena cari tuan. Sebab benda tu nak masuk makan dalam perut kita. No? Nak jadi darah daging kita, dia kena cari tuan. Kalau kata dia tak jumpa tuan tu, dia seperti mana barangan hilang. Dah sampai setahun dah, boleh jadi barangan dia. Tapi sebenarnya dia kena infakkan benda tu untuk awam. Untuk makan bersama. Rajin-rajin lah buat kenduri makan. Tapi apapun, wajib cari tuan dulu. Kerana mencari yang halal itu adalah wajib. Cari tuan dulu. Kalau kata ayam tu mungkin ayam merempak ke terbuang, tak apa. Kita boleh ambil bela dan halal kita makan. Tapi ayam ni biasanya ada tuan dia. Tentu dia duduk dekat dengan rumah siapa-siapa. Pergi tanya. Berusaha. Jangan duduk, main telur pun kita makan. Kemudian anak-anak dia kita bela dan kita makan. Ianya menjadi haram selagi tidak mendapat keizinan daripada tuannya. Cari dulu ujian tu. Ujian Allah Ta'ala hantar mai. Dia nak tengok kita nak sebab semua yang boleh ke? Makanlah janji halal. Tak halal lagi. Okey? Cari tuan dulu. Mudah-mudahan yang bertanya tu dengarlah jawapan dia daripada Ustazah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Ustazah kata apa tu? Nama Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar dia anak kepada Hafsah bin Umar. Tapi bukan anak Rasulullah lah kan, anak Hafsah. Tapi dengar macam Ustazah kata tadi. Bukan. Hafsah tu Rasulullah. Hafsah tu isteri Rasulullah. Saya ni silap dengar ke apa. Ustazah ulang balik. Apa dia punya dia yang betul. Okey. Baik. Okey, mati. Okey, baik. Dan dia yang disebut di antara cucu baginda SAW adalah yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Okey, mungkin saya tersilap sebut. Mohon maaf di atas segala pencerahan yang saya bagi. Kadang-kadang saya tersilap memberi perkataan. Baik. Hafsah dengan Rasulullah memang tak dikurniakan anak. Hafsah dengan Rasulullah tidak ada anak. Apabila anak Hafsah dengan suami yang lain. Jadi cucu tetap dipanggil cucu Rasulullah, iaitu apabila tiri. Dan kemudian Abdullah bin Umar ini bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Cucu Rasulullah sendiri memang ada dan bernama Abdullah, anak kepada Hafsah. Anak kepada Hafsah, anak lagi kepada Hafsah.
Jadi maksudnya cucu kepada Hafsah, cucu Rasulullah. Tapi bukan cucu dengan Hafsah. Sebab Hafsah dengan Rasulullah tak ada anak. Nah, saya tersilap memberi pendapat tadi. Mohon ampun dan maaf. Dan yang disebut Abdullah bin Umar di sini adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sebab tu disebut sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi saya tersilap, mohon maaf semua ukhuwah muslimah sekalian. Saya tersilap dalam memberi pendapat ataupun fatwa tadi. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan saya. Terima kasih kepada yang menegur. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Boleh lagi kan nak bertanya ni? InsyaAllah ada sikit masa lagi. Mampu saya bagi. Okey, minta maaf ya semua. Macam ni Ustazah, bercakap tentang takdir tadi tu, contoh takdir kematian kan tak boleh ubah. So takdir yang boleh ubah ni macam miskin, nak kaya macam tu kan. Kita dah usaha dah jadi kaya. Okey. Lepas tu kita berniaga kan, masa tu kita memang dah naik lah. Lepas tu kita jatuh kita bangkit semula, kita berniaga lagi. Lepas tu kita berniaga, tiba-tiba COVID. Lepas COVID pula, duduk rumah berniaga pun dah rasa tak boleh dah berumur lagi ni. Lepas tu bila kita mendalami agama, kita rasa tenang, rasa cukup. Macam mana tu Ustaz? Kawan-kawan ajak dah, marilah berniaga, tak boleh lah cukup-cukup je macam ni kan. Kita perlu kaya, kita boleh bantu orang yang susah macam tu. Jadi saya pun keliru lah sekarang. Macam mana ni, nak cari dunia kan, nak cari akhirat. Dunia ni dah macam dah tua dah rasanya kan. Minta maaf ya Ustaz, saya pun rasa keliru. Rasa keliru sangat. Okey, ni dalam persimpangan dilema ni mencintai akhirat. Dunia nak kena bawa juga. Kita melintasi dunia apabila kita melintasi dunia untuk sampai ke negeri akhirat. Dunia kena bawa juga, jangan ditinggalkan. Sebab dunia itu satu keperluan untuk alat kita nak balik ke akhirat. Dunia ni tempat bercucuk tanam. Imbuhan dia kita nak ambil di akhirat. Kalau kata kita bekerja, kita ada harta, kita ada wang ringgit, boleh kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita bekerja sehingga menyebabkan kita membelakangi akhirat sampai tak tahu apa, kerja susah payah sampai tak belajar apa, sampai tak reti apa, itu tak boleh. Itu tak boleh. Dapatlah banyak mana pun, dia takkan memberkati dalam rezeki kita. Apabila dalam kedua keadaan ini tak berkat, kita nak cari keberkatan dalam hidup sebab kita nak pindah, nak balik duduk sana, duduk selama-lamanya. Dunia ni tak duduk saja. Jadi apa yang mencukupi dunia, sekadar yang cukup. Memadai sekadar yang cukup. Kerana sebab kan waktu kita bekerja untuk dunia ni, kerja sungguh-sungguh macam nak hidup sampai bila-bila ni. Tapi waktu kita nak beramal sungguh-sungguh macam nak mati dah esok. Itu kan Rasulullah dah pesan. Rasulullah dah pesan. Jadi seimbangkan kedua-duanya. Cuma janganlah kita melebihi dunia hingga kita membelakangkan akhirat. Terima kasih Ustazah atas pencerahan. Ya. Okey, baik saya sudah dulu mohon ampun dan maaf sekali atas kekurangan diri saya, atas kekhilafan yang telah pun saya katakan. Saya mohon ampun maaf. Yang baik itu Allah, yang sempurna itu Allah, yang cacat celak itu adalah diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun,
والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك دينا قيما، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك العافية من كل بلية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا